Sekarang, mari kita lihat pula percanggahan yang keenam. Percanggahan yang keenam. Okey, kita lihat percanggahan yang keenam. Dalam peristiwa ini, Paul mendakwa datang cahaya daripada langit. Kemudian cahaya itu memanggil Paul, Saul, Saul, why do persecute me, wahai Saul, kenapa kamu menyakitiku? Lalu Paul berkata, who are you, oh Lord? Siapakah kamu, wahai Tuhanku? Suara itu kemudian menjelaskan bahawa beliau adalah Jesus yang disakiti. Persoalan yang timbul ialah, dalam insiden ini, Paul mendakwa beliau telah dilantik oleh Jesus untuk menjadi pesuruhnya, menjadi nabi yang diutuskan kepada orang ramai, menyampaikan dakwah yang disampaikan oleh Jesus. Namun demikian, percanggahan yang keenam ialah, bilakah sebenarnya Paul dilantik menjadi rasul? Kita perhatikan, ya. Dalam Act chapter yang ke-9 dan chapter yang ke-22. Tuan-tuan perhatikan chapter 9 dan chapter 22. Menjelaskan bahawa Jesus memerintahkan Paul untuk bangun, bangkit dan masuk ke kota Damsyik. Dan di sana kelak ada seorang yang bernama Ananias akan bagi tahu pada Paul bahawa apakah tanggungjawab yang perlu dia lakukan. Berarti Paul ketika dia pergi ke Damsyik, dia belum tahu lagi bahawa beliau adalah rasul yang telah dilantik oleh Jesus. Kita baca lihat, baca ayat ini dalam chapter yang ke-22 dan juga chapter yang ke-9. Get up and go into Damascus, and there you will be told everything that God has determined for you to do. Sekarang bangun dan pergilah kamu menuju ke bandar Damascus atau bandar Damsyik. Dan di sana kamu akan diberitahu. And there you will be told everything that God has determined to you. Dan di bandar Damsyik, kamu akan dibagi tahu apakah yang Tuhan telah tentukan untuk kamu. Ini berarti penjelasan tentang pelantikan Paul berlaku di kota Damsyik. Setelah Paul melihat insiden ini, beliau diperintahkan oleh Jesus untuk pergi ke Damsyik. Ini dalam chapter yang ke-9 dan chapter yang ke-22. Namun demikian, dalam chapter yang ke-26, ketika mana Paul menceritakan insiden ini kepada Raja Agapas, ya, dalam chapter yang ke-26, Paul menceritakan kisah ini kepada Raja Agapas. Percanggahan jelas berlaku. Dalam chapter yang ke-9 dan chapter yang ke-22, Paul mendakwa bahawa Jesus memerintahkan dia bangun dan pergi ke Damascus. Dan di sanalah ada orang akan bagi tahu apa yang perlu beliau lakukan. Namun demikian, perhatikan chapter yang ke-26. Chapter yang 26 berbeza. Paul diperintahkan untuk bangun dan serta-merta diberitahu apakah yang perlu beliau lakukan. But get up and stand on your feet. But get up and stand on your feet. Sekarang bangun dan berdiri di atas kaki kamu. I have appeared to you to appoint you as my servant. Aku telah menjelma depan kamu sekarang dan aku melantik kamu sebagai pesuruhku, sebagai hambaku, sebagai utusanku. You are to tell others what you have seen of me today and what I will show you in the future. Kemudian Jesus menjelaskan, kamu perlu menyampaikan kepada orang ramai apa yang telah kamu lihat tentang aku sekarang ini dan apa yang akan aku beritahu pada kamu di masa akan datang. So, percanggahan yang keenam ialah persoalan timbul, bilakah masanya Paul dilantik menjadi rasul? Sama ada ketika mana beliau berada di kota Damsyik, diberitahu oleh seorang yang bernama Ananias, kita akan lihat dalam teks berikutnya, ataupun serta-merta Jesus beritahu pada Paul bahawa kamu sekarang, aku telah menjelma di hadapan kamu sekarang, dan aku sekarang melantik kamu sebagai pesuruh aku. Serta-merta Paul dilantik menjadi nabi. Persoalan yang timbul di sini, bilakah Paul
dilantik menjadi nabi, sama ada di dalam kota Damsyik ataupun serta-merta sewaktu berlakunya peristiwa ini. Bukankah ia satu percanggahan yang cukup jelas, tuan-tuan? Ya? Ini satu percanggahan yang cukup jelas. Okey, kita lihat percanggahan yang berikutnya. Percanggahan yang ketujuh. Siapakah yang memberitahu Paul bahawa beliau sekarang telah pun dilantik menjadi rasul? Siapakah yang memberitahu Paul bahawa beliau telah dilantik menjadi rasul? Dalam chapter yang ke-9 ayat ke-10 dan chapter 22 ayat 12 hingga 15 menjelaskan bahawa orang yang memberitahu pada Paul bahawa beliau sekarang dilantik sebagai rasul, sebagai pesuruh Tuhan, ialah orang yang bernama Ananias. Kita baca, lihat. In the city was a man named Ananias, a religious man who obey our law. Kemudian ayat berikutnya menjelaskan, for you will be witness for him and tell everyone what you have seen and heard. Dan di bandar Damsyik ada seorang yang bernama Ananias, a religious man who obey our law, seorang yang taat patuh pada perintah ataupun undang-undang kitab para rasul sebelum Nabi Isa AS. For you will be witness, for you will be a witness, bagi kamu akan menjadi saksi, for him, kepada Jesus, menjadi saksi bahawa Jesus telah melantik kamu sebagai rasul. Tell everyone what you have seen and heard. Bagi tahu pada orang ramai apa yang telah kamu lihat dan kamu dengar. So, ayat ini dalam chapter yang ke-9 dan chapter yang ke-22 menjelaskan bahawa yang menjelaskan kepada Paul bahawa beliau dilantik menjadi pesuruh Tuhan, pesuruh Jesus, the servant of God, ialah orang yang bernama Ananias, seorang yang kuat beragama. Manakala dalam chapter yang ke-26 pula ayatnya berbeza, menjelaskan bahawa Jesus sendiri yang melantik Paul, menjelaskan apakah tanggungjawab yang perlu dilakukan. Kita lihat, tuan-tuan perhatikan ayat yang dimerahkan ini. But get up and stand on your feet. I have appeared to you to appoint you as my servant. You are to tell others what you have seen of me today and what I will show you in the future. Sekarang bangun, berdiri di atas kaki kamu. Aku telah pun menjelma depan kamu sekarang untuk melantik kamu. Melantik kamu sebagai as my servant, sebagai pesuruhku. You are to tell others. Kamu perlu menyampaikan kepada orang ramai what you have seen, apa yang telah kamu lihat of me, tentang aku today, and what I will show you in the future, dan apa lagi wahyu-wahyu yang akan kuberikan pada kamu di masa akan datang. Perhatikan kat sini. Ketiga-tiga ayat ni, ketiga-tiga ayat ini, Acts chapter yang ke-9, chapter yang ke-22, ada persamaan yang memberitahu Paul bahawa beliau adalah seorang rasul sekarang ialah Ananias. Manakala chapter yang ke-26 pula menjelaskan bahawa yang melantik Jesus serta merta ketika itu ialah yang melantik Paul sebagai Rabi, Rasul ketika itu ialah Jesus sendiri. Persoalan yang timbul, siapakah yang melantik Paul sebagai Nabi? Soalan timbul ini, tuan-tuan baca bahagian atas tu. Siapakah yang memberitahu Paul sebagai Nabi, sama ada Ananias ataupun Jesus? Ini 7 percanggahan yang jelas dalam insiden yang paling penting dalam sejarah agama Kristian. Walaupun insiden ini merupakan insiden yang paling penting dalam sejarah agama Kristian, namun demikian terlampau banyak percanggahan-percanggahan yang terdapat dalam cerita yang terdapat dalam Bible ini. Bukankah percanggahan-percanggahan ini merupakan satu percanggahan yang cukup jelas bahawa insiden ini boleh disangsikan? Bahkan bukan saya yang menyatakan demikian, ramai pemikir Kristian sendiri yang menyatakan bahawa mereka sangsi tentang insiden ini. Sejauh mana kebenaran insiden ini berlaku? Sebab itulah seorang
profesor dalam bidang matematik, Profesor Dr. Gary Miller. Seorang profesor matematik di Toronto University, Canada. Dan orang yang dipertanggungjawabkan untuk berdakwah kepada masyarakat Islam. Ajak mereka kepada agama Kristian. Lalu beliau berkata, how could I invite them to Christianity and I don't know the Holy Quran? I must read the Holy Quran, I must read the Quran in order for me to invite them to Christianity. Bagaimana aku boleh mengajak umat Islam kepada agama Kristian sedangkan aku tak tahu Al-Quran? Aku perlu mempelajari Al-Quran bagi memudahkan aku untuk mengajak mereka ke dalam agama Kristian. Namun demikian tuan-tuan, beliau mengkaji Quran. Tahun 1977, beliau mengkaji Al-Quran. Dan intention beliau, the man, tuan-tuan boleh baca kat sini, the man who decided to prove scientific and historical error in the Holy Quran. Dia berusaha untuk membuktikan wujudnya fakta-fakta saintifik yang bercanggah dengan ayat Quran ataupun fakta-fakta sejarah yang bercanggah. Al-Quran diturunkan 1400 tahun yang lalu. Pastinya Quran ni sudah dianggap sebagai buku yang kuno. Jadi Dr. Gary Miller beranggapan bahawa kitab yang 1400 tahun yang lalu kemungkinan tidak boleh bercakap tentang fakta-fakta saintifik. Namun bagi orang yang memang belajar dalam bidang sains, profesor dalam bidang matematik, beliau mengetahui tentang fakta saintifik. Dan beliau juga mengetahui tentang Bible. Dan beliau mengetahui dalam Bible banyak percanggahan. Namun demikian, beliau teruja apabila membaca dalam surah An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Dalam surah An-Nisa ayat 82. Dr. Gary Miller apabila membaca ayat ini, beliau teruja sebab ayat ini menjelaskan apakah mereka tidak mau bertadabbur dengan Al-Quran sekiranya Quran ini datangnya selain daripada Allah SWT, nescaya kamu akan dapati adanya percanggahan di sana sini. Dr. Gary Miller cuba mencari percanggahan Bible, percanggahan Quran, fakta saintifik yang mungkin bercanggah dengan ayat Al-Quran, fakta-fakta sejarah yang mungkin bercanggah dengan Al-Quran. Namun beliau tidak menemui percanggahan ini. Bahkan akhirnya beliau menulis buku yang bertajuk The Amazing Quran, keajaiban Al-Quran dengan fakta-fakta saintifik. Bahkan dalam fakta sejarah yang beliau kaji, banyak fakta-fakta sejarah, beliau teruja bagaimana Al-Quran menceritakan fakta-fakta sejarah yang memang benar-benar berlaku. Sebelum turunnya Al-Quran, Al-Quran menceritakan kemudian ia berlaku seperti mana yang diceritakan oleh Al-Quran. Lalu Dr. Gary Miller menyatakan bahawa tidak ada mana-mana seorang penyelidik yang melakukan penyidikan kemudian menulis satu buku berani mendabik dada bahawa buku yang aku tulis ini langsung tidak ada kesalahan dan tidak ada siapa yang boleh mencabar kesihahan buku ini. Beliau menyatakan hanya Al-Quran sahaja yang berani melakukan cabaran tersebut. Dan cabaran Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu masih lagi tak dapat disambut oleh orang ramai. Tidak ada yang mampu untuk menyambut cabaran Al-Quran, untuk menandingi kitab Al-Quran. Inilah percanggahan-percanggahan yang ada dalam Bible. Sedangkan Dr. Gary Miller mencari percanggahan Al-Quran dan beliau tidak menemui percanggahan ini. Dan akhirnya beliau mendapat hidayah pada tahun 1978. Selepas tahun beliau mengkaji Al-Quran, akhirnya beliau memeluk agama Islam. Dan beliau dikenali sebagai Ahmad Ahad Omar. Dr. Gary Miller di antara orang yang kuat berdakwah, rajin berdakwah. Kita respect orang seperti ini yang menerima hidayah kemudian semangat berdakwah. Moga-moga fakta-fakta yang saya bentangkan kepada tuan-tuan sekalian dapat melihat percanggahan yang jelas dalam Bible, dapat memahami banyaknya percanggahan-percanggahan dalam Bible dan kesimpulan yang diberikan oleh ramai pemimpin Kristian ataupun ilmuwan Kristian sendiri bahawa mereka meragui insiden ini sejauh mana kebenarannya kerana terlampau banyak percanggahan yang berlaku. Benarlah apa yang Allah sebutkan
bahawa sekiranya ia ditulis oleh manusia, memang ada percanggahan di sana sini, namun Al-Quran datangnya daripada Allah SWT, dan tidak ada percanggahan antara satu ayat dengan satu ayat yang lain.